Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Di dalam isu hangat hari ini yang saya nak sampaikan, berkaitan dengan satu tindakan yang mengejutkan daripada Ketua Menteri Sabah, Haji Jinor. Dengan tindakan ini yang dilakukan oleh Ketua Menteri Sabah, ini pasti mengejutkan seluruh kepimpinan politik, khususnya di Sabah dan juga di Semenanjung. Menurut Ketua Menteri Sabah dalam satu kenyataan pada 24 Februari, Kerajaan Sabah buka pejabat perhubungan di Kuala Lumpur. Kerajaan Sabah akhirnya mengambil keputusan untuk membuka pejabat perhubungannya di Kuala Lumpur sebagai satu usaha meningkatkan tadbir urus berkaitan hal ehwal kerajaan negeri dan persekutuan serta rakyat negeri ini di Semenanjung. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata, agensi itu yang dinamakan Pejabat Perhubungan Negeri Sabah ataupun PPNS berfungsi seperti sebuah kedutaan bagi rakyat negeri Sabah yang bekerja atau tinggal di Semenanjung. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semua, ini salah satu inisiatif yang bagi saya sangat baik. Bukan sahaja kelebihan diberikan ataupun keutamaan diberikan kepada rakyat di Sabah sahaja, namun kelebihan ini juga dapat dirasai oleh rakyat di Sabah, rakyat Sabah yang sedang berada di Semenanjung, yang bekerja, yang menetap di Semenanjung, dan apa sajalah yang bersekolah. Yang penting mereka berada di Semenanjung. Jadi ini satu inisiatif yang baik yang saya rasa yang telah dilakukan oleh Ketua Menteri Sabah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share video ini supaya ramai rakyat Sabah tahu, dan tekan butang subscribe sebab subscribe itu percuma. Okey, kita teruskan dengan isu hangat ini. Menurut Ketua Menteri Sabah, pejabat itu yang terletak di 3 Towers ataupun 3 Towers Jalan Ampang, Kuala Lumpur juga berfungsi sebagai perantara dalam aspek pentadbiran di antara kerajaan persekutuan dan juga negeri. PPNS Kuala Lumpur ini adalah sebuah agensi kerajaan negeri di bawah jabatan Ketua Menteri Sabah yang juga turut berfungsi sebagai perantara kerajaan negeri Sabah berkaitan hal ehwal pentadbiran dengan kerajaan persekutuan. Landscape pentadbiran kerajaan negeri sudah berubah. Oleh itu, wujud keperluan interaksi di antara kerajaan seperti berkaitan isu migrasi, pelancongan, pelaburan dan hal ehwal diplomatik yang memerlukan kerajaan negeri mewujudkan pejabat. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan semua, pada masa yang sama, katanya PPNS Kuala Lumpur juga perlu memaksimumkan kecekapan pengurusan tadbir urus yang menjadi faktor penting menarik pelabur datang ke Sabah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, ini satu inisiatif yang baik bagi saya. Dan setelah lama kita menantikan pengumuman terkini daripada Ketua Menteri Sabah, khususnya kepada rakyat Sabah, tidak kira yang berada di Sabah, yang berada di Semenanjung. Akhirnya ini satu berita baik yang diumumkan oleh Ketua Menteri Sabah, dan kita dapat lihat komitmen betapa besarnya komitmen Ketua Menteri Sabah untuk menggalas jawatan sebagai Ketua Menteri Sabah, dan ini sudah pasti dirasai oleh penduduk Sabah, rakyat Sabah, tidak kira yang berada di Sabah ataupun yang berada di Semenanjung. Jadi orang Sabah, apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kita kembali dengan satu isu yang sangat menarik hari ini, berkaitan dengan setelah Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, sudah pasti manifesto yang telah disampaikan sewaktu PRU15 dulu sudah pasti dituntut oleh ramai orang. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu perkembangan terkini ataupun satu tuntutan, saya rasa tuntutan, ataupun mungkin kalau ini dari parti lawan, adakah ini kita boleh sebut sebagai ugutan? Tapi bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan semua, ini adalah satu tuntutan daripada rakyat Malaysia kepada Perdana Menteri Malaysia ke-10,
Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti yang kita tahu juga dalam perkembangan yang lain, setelah pembentangan pembentangan Belanjawan 2023 yang ada menyentuh berkenaan dengan B40, M40, T20, bahkan juga bekas Perdana Menteri yaitu Ismail Sabri Yaakob juga ada membuat kenyataan berkaitan dengan pengeluaran KWSP bersasar. Maksudnya bersasar adalah yang hanya layak untuk membuat pengeluaran. Dan akhirnya banyak tuntutan-tuntutan yang telah di follow up semula kepada Perdana Menteri Malaysia hari ini. Dan hari ini, saudara-saudara, satu kenyataan yang bagi saya ini sangat penting, di mana 6 tuntutan kepada Perdana Menteri perlu dilaksana segera. 6 tuntutan kepada Perdana Menteri, kepada kerajaan melalui nota kepada Perdana Menteri Malaysia ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu diberi perhatian dan dilaksana secepat mungkin, meskipun setiap cadangan pembaharuan tersebut perlu diimplementasikan secara berperingkat melalui proses perundangan tertentu. Kenyataan daripada Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Sinar untuk Malaysia, #RasuahBusters, Nur Hayati Nordin, berkata, perkara berkenaan sewajarnya segera untuk dibincangkan dan diputuskan dalam parlimen dengan kadar segera, kerana sekiranya lewat, ini bakal memberi kesan terhadap kedudukan Perdana Menteri dan kestabilan kerajaan sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan semua, bagi saya kenyataan daripada Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Sinar, yaitu RasuahBusters, yaitu individu yang bernama Nur Hayati Nordin. Kenyataan ini bagi saya satu peringatan yang baik untuk Perdana Menteri Malaysia ke-10. Disebabkan ini menyentuh berkenaan dengan status Perdana Menteri Malaysia ke-10 dan juga berkenaan dengan kestabilan kerajaan Malaysia hari ini. Sebahagian besar daripada tuntutan tersebut bukanlah perkara baharu yang diutarakan oleh rakan gabungan RasuahBusters sejak beberapa tahun yang lepas. Ini bermakna dengan kehendak politik serius, maka reformasi yang dituntut akan boleh dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Dan perkara itu juga harus segera untuk dibangkitkan, dibincangkan, dan diputuskan dalam parlimen dengan segera, kerana sebarang kelewatan akan memprejudiskan kedudukan Perdana Menteri dan kestabilan kerajaan sendiri. Jadi saya sangat setuju dengan kenyataan daripada Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Sinar, yaitu Nur Hayati Nordin. Ini sebagai peringatan kepada Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa bantu kembangkan channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Ikuti perkembangan politik yang seterusnya.